Baik, Alhamdulillah, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, tolong respon audio dan video okey ke? Audio dan video okey ke? Kita nak berlatahzan. Latahzan untuk siri ke-31. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pemilik kitab, jom kita buka muka surat 54, 56, maybe kitab baru 56, insya-Allah. Tajuk kesedihan bukan keharusan. Sahabat-sahabat, tajuk ini sangat istimewa sebab kitab ni pun bernama La Tahzan, jangan bersedih. So bila sampai kepada tajuk kesedihan, dia bagi panjang kat kita, maka Ustazah tak boleh habiskan hari ini. Kalau habiskan, ramai pula yang kena jeling dengan suami. Kan lamanya menghadap muka Ustazah Zai. Jadi kita cut sikit lah. So perubahan dah berlaku setelah kita tamat 30 siri. Masuk ke 31 ni kita kena akur lah sebab macam dah naik darjah, macam dah makin bijak, macam dah makin faham. Makamnya sudah tidak sama, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita kena akur lah, macam ni lah belajar. Mengaji kitab makin lama makin faham, Allah yang beri kita faham. So kena bersiap sedia. Sebab dulu Ustazah buat setengah jam je, 40 minit je, 15 minit je. Tiba-tiba sekarang ni dah makin panjang. Tapi percayalah Ustazah takkan lebih 1 jam untuk kitab La Tahzan. Bahkan nak kurangkan daripada 1 jam. Tapi tengok bab 31 dah berapa muka surat. Sedangkan Ustazah berjanji untuk baca setiap word demi word, baris demi baris akan dibacakan kepada anda. Kita sama-sama belajar insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keafiatan, kesihatan, kesejahteraan, dijaga oleh Allah ya Hafiz, ya Muhaimin, ya Salam. Sahabat-sahabat, saban hari ada saja berita duka yang sampai kepada kita. Duka, sedih itu biasa. Yang luar biasa adalah orang yang melayani emosi sedih itu dalam keadaan yang bagaimana. Percayalah, bab ke-31, tajuk yang kita sedang berdepan dengannya hari ini sangat menyentak jiwa dalam suasana yang hari ini. Jadi tahniah, Allah pilih anda, sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk kita menelusuri isi kitab. Jadi berlapang dadalah, siapkan minda kita, semoga Allah beri faham pada kita insya-Allah. Baik, tajuknya kesedihan bukan keharusan. Kesedihan bukan keharusan. Sekali baca macam tak faham. Baca berkali-kali maknanya rasa sedih yang sentiasa ada, kadang-kala ada pada diri kita ni, bukan satu perkara yang harus ada pun. Bukan satu perkara yang harus kita simpan pun. Bukan satu perkara yang bermanfaat pun kalau kita layan. Ibarat macam itulah. Tapi jangan left group dulu. Dengar sampai habis. Okay? Bersedih itu sangat dilarang. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran, ada beberapa potongan ayat Quran yang nak fokus kepada kalimah ha, zainun. Huruf ha, huruf zai, huruf nun, 3 huruf ini menggambarkan kepada kita maksud sedih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ali Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu. Tahzanu, kat situ ada perkataan sedih, huruf ha, huruf zai, huruf nun. Dan janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati. Ada ayat nafi kat depan, wala tahzanu, dan jangan bersedih hati. Makna sifat sedih ni Allah larang. Tapi sedih ni Allah juga yang hantarkan. Apa saja emosi, rasa marah, rasa ni semua datang dari Allah. Tapi maksudnya jangan layan. Kalau layan tak manfaat pun. Ustazah cakap senanglah, tak berlaku pada Ustazah. Sabar dulu. Ini kata-kata Allah, bukan kata-kata Ustazah. Suratul Hijr ayat 88. Wala tahzan alaihim. Wala tahzan. Huruf ha, zainun.
Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka. Wala tahzan. Jangan sedih. Oh, ni semua ayat-ayat dalam Quran yang mengajar. Dia rupanya perintah jangan bersedih ni dalam Quran. Yang kerap kita sebut, semalam pun Ustazah minta tim khidmat men-tiktokkan 1 minit untuk tajuk 21 hingga 30. Sahabat-sahabat, ada Ustazah kerap sebut pada surah At-Taubah ayat 40. Lan tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Ya Allah, jom sahabat-sahabat kita hafal ayat ringkas-ringkas ni. Bila kita rasa sedih, kita ingat dia perintah Allah. Wala tahinu wala tahzanu. Allah pesan kat aku jangan sedih ni. Kita hafal lagi wala tahzan alaihim. Allah tak bagi aku sedih ni. Allah tak bagi aku sedih sebab orang tu, sebab orang ni. Allah tak bagi aku sedih ni. Ya Allah, kuatkan aku. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama-sama kita. Ahlan-ahlan sahabat-sahabat yang semakin ramai, tag kawan-kawan kita, share supaya yang tak dapat live boleh tonton bersama nanti. Masya Allah. Adapun firman Allah yang menunjukkan bahawa kesedihan itu tidak bermanfaat. Apa dalilnya? Kan kita kadang-kadang macam tu. Apa dalilnya Ustazah yang Allah tak bagi kita bersedih? Sebab tu kena mengaji sampai habis. Biar tajuk ni panjang, kita buat beberapa siri nanti. Adapun firman Allah yang menunjukkan bahawa kesedihan itu tidak bermanfaat apapun adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-38. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka. Niscaya fala khauf, tak ada kekhawatiran, ketakutan atas mereka. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Suratul Baqarah ayat 38. Allah menunjukkan bahawa kesedihan itu tidak bermanfaat apapun. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita ada sifat sedih, kita simpan lama-lama rasa sedih itu tak memberi manfaat apa. Dalilnya dalam suratul Baqarah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi. Kesedihan itu hanya akan memadamkan api motivasi. Kita nak bergerak menuju puncak ni, sahabat-sahabat, kita dah ada macam-macam angan-angan, cita-cita yang kita nak capai. Tiba-tiba kita dapat satu berita sedih, kesedihan. Dia hanya akan memadamkan api motivasi. Jadi down, jadi tak semangat. Sebab tu kita Tahzan menyatakan kesedihan itu hanya akan memadamkan api motivasi, membunuh roh semangat dan membekukan jiwa. Membunuh roh semangat dan membekukan jiwa. Kita sudah pasti tak nak. Kita nak capai cita-cita kita. Bukan mati seorang hamba Allah ni mematikan juga cita-cita kita. Kita nak jadi manusia yang sentiasa bersemangat, rohnya bersemangat. Bila rohnya bersemangat, walaupun jasadnya sudah tak kuat, sudah lemah, sudah uzur, kita masih boleh, ya Allah Ustazah, dia tu dah tak ada kaki tapi merangkak pergi masjid. Ya Allah Ustazah, dia tu dah terbaring tapi hujung jari dia masih bekerja. Itu roh semangat. Dan membekukan jiwa. Kita tak nak jiwa kita beku. Sebab kita hidup, kita nak jiwa kita turut hidup. Sebab tu orang yang melayan sedih atas dunia, dia belum mati. Tapi sebenarnya di sisi Allah macam mati dah. Sebab dia matikan roh dia. Dia matikan program-program motivasi yang sepatutnya ada. Dia bekukan jiwa dia. Bukankah rugi yang berganda-ganda sahabat? Kita belajar sungguh-sungguh daripada kitab ini. Dan kesedihan itu ibarat penyakit demam yang membunuh tubuh menjadi lemas dan seterusnya tidak berdaya. Dalam suasana hari ni, kenapa cek suhu? Kita takut demam. Bila demam, sistem tubuh dah ada gangguan. Orang yang ada sakit-sakit kritikal, sahabat, bila demam dah mula risau. Apa yang tak kena ni pada tubuh sebab dah ada demam. Temperature naik dah ni. Contoh macam itulah kan. Kita nak sebutkan. Mengapa berlaku sedemikian? Okey, kita tak nak dengan rasa sedih tu ibarat orang demam. Akan kalau tak dijaga, kalau tak dirawat, penyakit lebih besar lagi datang. Macam tu. Okey, jadi jangan biarkan rasa sedih ni singgah lama-lama dalam diri kita. Boleh terima ke tak boleh terima ni? Ke macam marah Ustazah cakap macam ni? Skip lah Ustazah tajuk ni.
Sekarang ni orang tengah ramai bersedih. Tak sesuai Ustazah Hajar tajuk ni. Contoh macam tu sahabat. Lepas tu banyak orang tu panjang tajuk ni. Kita azam untuk habiskan, insya-Allah. Ini adalah kerana kesedihan hanya memiliki daya yang menghentikan dan bukan menggerakkan. Rasa sedih bukan menjadikan kita manusia yang makin aktif bergerak menuju kejayaan, tapi menghentikan. Kita dah ada plan sesuatu, hanya kerana sahabat-sahabat mati orang tersayang, yes, kita boleh pause kejap, tapi bukan disuruh untuk berhenti. Bangkit, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dalam kematian Siti Sarah kan, sahabat-sahabat. Semalam Ustazah, yelah kadang-kadang kita duk scroll benda yang kita cari tu tak jumpa. Kita jumpa benda lain. So Ustazah bersangka baik sajalah Allah nak suruh aku dengar ni. Apa dia? Datuk Seri Vida. Masya Allah. Datuk Seri Vida nak juga berbicara tentang kematian Siti Sarah. Jadi dia kata dia teringatlah, Siti Sarah ni memang otak bisnes yang sangat bagus, baik pula orangnya. Dan dia plan sesuatu bisnes nak bersama dengan Datuk Seri Vida. Rupanya yang dia faham sahabat-sahabat, sebab dia kan ada ibu tiri, pak dia kahwin lain kan sejak kematian maknya. Khabarnya begitu, kalau saya salah betulkan. Kehidupan artis ni saya tak ambil tahu sangat, minta maaf. Jadi bila Ustazah dengar tu, oh rupanya bapak dia mungkin dia ada mak tiri lah. So macam dah ada buat persiapan sahabat-sahabat. Maknanya dengan mak tiri dia pun dia baik, dah buat persiapan apa bisnes untuk bantu keluarga bapak dia, mak tiri dia, supaya ada kerja lah kot kan. Tapi PKP, kemudian tak dapat sambung lagi. Tapi Datuk Seri Vida kata dia tahu dia ada niat yang baik. Jadi sahabat-sahabat, kawan tu mati dah. Macam logik akalnya tak boleh teruskan. Tapi tengok orang-orang bisnes woman ni Kita ingat Ustazah Zai mengajar kita ambil satu baiknya. Walaupun sisi lain tu kita tak nak tengok, kita ambil satu baiknya. Saya kata tengok bang, kita belajar sesuatu dengan dia. Apa dia? Walaupun orang tu dah mati, dia masih semangat nak teruskan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya akan cuba jumpa, saya akan teruskan juga semangat dia tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia sedih juga, dia menangis dalam live dia tu. Allah, macam Datuk Seri Vida pun boleh menangis sahabat-sahabat, menangisi kematian Siti Sarah. Lalu dia tak terus-terusan sedih, dia terus bangkit dengan dia kata dia akan teruskan apa hajat Siti Sarah tu, nak buat bisnes dengan bagi income lah mungkin kepada mak tiri dia. Macam itulah setakat yang Ustazah boleh tahu. Cakap lebih-lebih kan salah pula sebab kita tak tahu hujung pangkal. Tapi itu yang kita dengar semalam. Jadi semoga Allah perkenankan. Tengok orang hebat, dia tak mati semangat dengan matinya partner dia, sahabat dia, tak. Memang dia sedih, tapi dia tidak melampau-lampau dalam sedih. Kadang-kadang kita fikir, kita belajar kitab Tahzan ni kita tak boleh kuat. Depa takjuan kita, depa boleh kuat sahabat. Kita cabarlah diri kita sendiri. Memang cakap ni macam senang, tapi nak buat, Allah, Ustazah sendiri sahabat dirahmati Allah, dalam 20 tahun dakwah ni kan, kalau ikut awal-awal dulu lepas-lepas belajar, mula-mula kahwin dengan Ustaz tengok sendiri sikit-sikit nak nangis, sikit-sikit kena kecam ke, kena orang tolak apa yang kita cakap ke, sedih kan, terasa hati, macam itulah mula-mula. Tapi bila kita dah melalui semua kan, aku sedih-sedih pun, kerja aku lain tak selesai. Pedulikanlah sahabat-sahabat, kenapa kita nak layan sedih ni. Lepas tu bila kita jumpa kitab Tahzan, sungguh dah. Sampai sekarang bila berlaku apa-apa, Ustaz kata, tak sedih dah, tak nangis dah, tak sempat dah nak nangis. Bang, banyak lagi benda lain yang kita nak buat. Macam itulah sahabat. Rupanya pengalaman hidup. Macam Datuk Seri Vida, apa yang dia tak pernah lalui. Dia kematian anak tercinta, dia kematian orang-orang tersayang, sahabat-sahabat. Now dia baru nak plan bisnes. Siti Sarah pula meninggal. Tapi dia bangkit. Itu yang kita nak belajar. Semangat dia tak mati. Jangan belajar hak lain pula. Kita belajar yang baik-baik. Macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, kita tengok lagi bahawa kesedihan, mana tadi? Rahsia untuk menghindarkan itu semua adalah dengan menanamkan prinsip bahawa, pemilik kitab jom garis kalimah ni. Kesedihan adalah sesuatu yang boleh ditangani. Kita sakit hati tengok ayat ni sahabat. Kesedihan adalah sesuatu yang boleh ditangani. Kita dengar je ni ada orang yang panas telinga. Ustazah cakap senang lah. Bukan saya cakap, jangan marah saya. Kitab Tahzan bagi tahu kesedihan adalah sesuatu yang boleh ditangani. Makna sahabat-sahabat dirahmati Allah,
Allah tahu kita mampu handle benda tu. So please jangan melampau-lampau dalam sedih. Very confident je dia tulis. Kesedihan adalah sesuatu yang boleh ditangani. Bukan sesuatu yang tak boleh dikawal sehingga kita harus menyerah kepadanya. Apanya? Sedih ni sahabat bukan sesuatu yang tak boleh dikawal sehingga kita berkata yes saja kepada sedih. Layan je sedih tu. Berhari-hari tak nak makan. Berhari-hari tak nak tunjuk muka kat orang. Melayan sedih. Kan kenapa dah lama tak tengok? Yelah Ustazah dia tu layan sedih. Apa yang kita dapat? Sahabat, wallahi Ustazah rasa gentar juga nak cakap ni sebab orang tengah ramai sedang bersedih sekarang. Sudah pasti sukar nak terima. Tapi percayalah sahabat, Ustazah faham. Sangat faham. Tapi kita sedang baca isi kitab ni. Kita disuruh kawal. Jangan menyerah kepada sedih itu. Jangan menyerah kepada sedih itu. Ulama yang hebat menyatakan sahabat, kesedihan ni boleh ditangani. Kita nak tiru orang yang hebat-hebat ni. Kita tak nak jadi manusia yang gagal. Lalu syaitan mudah masuk. Kita tunduk kepada nafsu. Orang yang jahat-jahat tengah tunggu je kita tombang. Orang yang dengki-dengki kat kita tengah seronok tengok kita bersedih berterusan. Jangan biarkan semua itu berlaku. Okey, sahabat-sahabat, kesedihan juga sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi hati. Tidak mendatangkan manfaat bagi hati. Allah. Sedih boleh, tapi kalau berterusan macam tu dia tidak mendatangkan manfaat bagi hati. Hati kita kena sihat. Hati kita kena memberi manfaat sebab hati ni tempat jatuhnya pandangan Allah pada kita. Hati yang tak sihat dah mula bersangka-sangka buruk dengan Allah. Bahkan ia merupakan sesuatu yang amat disenangi oleh syaitan. Berterusan dalam sedih, nanti syaitan akan masuk. Sebab tu sahabat, kalau kita sekarang ni tahu di Malaysia, saudara-saudara kita, jiran tetangga kita ada yang sedang sedih. Kalau kita punya call dia tak jawab, cubalah kita share kata-kata yang baik kat dia. Call ahli keluarga, Mama okey ke tu? Tolong sayang kirim salam Mama, aunty dekat Mama ya. Cakap kat Mama, aunty sayang Mama. Jom aktif balik dalam grup. Jom dengar balik majlis ilmu. Kena sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kena. Jangan bagi kawan-kawan yang kita sayang kerana Allah, saudara mara yang kita sayang kerana Allah, sahabat-sahabat, melayan kesedihan mereka. Sekarang kita kan tak boleh keluar, ajak dia ngeteh, belanjakan dia sesuatu. Kita tak dapat. Jadi peranan kita ni apa? Bercakap yang baik-baik. Mungkin dalam Facebook kita, yang sedang bersedih tu adalah kawan-kawan Facebook kita. So sekali dia buka lepas solat subuh, dia buka je Facebook, dia baca ayat-ayat kita yang mampu menyejukkan hati. Tiba-tiba dia PM tepi. Kak, hari ni saya baca Facebook akak, saya terbuka sikit minda. Dah seminggu saya bersedih. Kematian kucing tersayang. Contoh macam tu kan kadang-kadang. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan layan. Subhanallah, indah kan bahasa la tahzan ini. Maka dari itu syaitan selalu berusaha agar seseorang hamba itu bersedih untuk menghentikan setiap aktiviti dan niat baiknya. Aduh, jahatlah kau ni syaitan. Macam ni, kita cakap jahat dengan syaitan, memang dia jahat. Kita hari ni tiba-tiba duk upload gambar orang yang kita duk rasa dia jahat. Padahal di sisi Allah dia tak jahat pun. Kalau iblis ni, syaitan ni dah memang Allah pun kata dia makhluk jahat ni. Dia akan rosakkan seluruh hamba aku ni. Hamba aku yang betul-betul ikhlas akan kuat semangat. Tapi sahabat, jangan sampai syaitan masuk. Sebab syaitan tak pernah jemu berusaha. Dia paling syok masuk dekat jiwa yang sedang bersedih. Okay, dia akan membuai-buaikan. Kau ni sembahyang tak tinggal. Tapi Tuhan kau sayang kau ke? Laki kau pula meninggal COVID. Engkau ni betul ke Tuhan kau sayang kau? Kenapa Allah matikan anak engkau? Berlaku benda ni syaitan. Aduh, jahat sejahat-jahat makhluk sahabat. Kita akan tewas kalau kita tak kuat. Jadi kita kena lawan dia. Kita tak nampak dia. Aku ada senjata, aku nak bunuh kau syaitan. Tak. Nak membunuh syaitan, menghalau dia daripada kehidupan kita. Kita jangan layan sedih. Please, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay? Ustazah tak boleh masuk ke setiap rumah. Ustazah tak boleh tumpangkan bahu Ustazah kepada semua orang yang sedang bersedih. Macam dulu Ustazah tak boleh dakap orang yang sedang bersedih. Pagi ni pun ada anak murid Ustazah kematian suami kerana COVID. Hati ni rasa nak pergi ziarah dia sangat-sangat.
Sebab orang yang paling, ya Allah, dalam kelas duduk depan-depan, sangat baik dengan suaminya, kita pun tumpang sedih. Tapi kita tak boleh bersama dengan dia saat ini. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam mana kita cari kawan dia, jiran dia yang rapat? Kak kirim salam takziah saya, akak bagi tahu ya, nanti sehari dua kita tanya lagi khabar. Sekarang mungkin dia sibuk menghantar berita kepada keluarga-keluarga terdekat. Jangan kita sibuk nak call ke Cik Ati pula dia tak angkat, jangan. Ini baru hari pertama, jenazah pun belum diuruskan mungkin. Kena bijak, kena penuh hikmah. Ini telah dinyatakan Allah. Allah cakap ada dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Mujadalah ayat yang ke-10. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya perbicaraan rahsia, najwa, perbicaraan rahsia, bisik-bisikan, sesuatu yang sulit itu adalah dari syaitan supaya orang-orang mukmin berduka cita. Makna sahabat-sahabat memang agendanya syaitan untuk melihat orang beriman ni bersedih. Sahabat, bohong setiap petang kita tengok angka COVID, angka kematian, kita tak sedih. Tapi kita kena kuat, wahai orang beriman. Syaitan duk intai je kita. Tengok engkau patuh SOP pun jadi juga. Syaitan ni pula kadang minal jinnati wan nas. Dia muncul dalam bentuk sahabat-sahabat dirahmati Allah, jin dan manusia. Maksudnya kan manusia pun kadang-kadang boleh jadi setan. Kan? Apa maksud dia jadi setan? Dia yang mengapi-apikan. Kau patuh SOP pun kau kena juga COVID kan? Kita sakit hati tak dengar bahasa-bahasa yang kesyaitanan begini. Sakit hati sahabat. Minta maaf Ustazah sebut. Betul dah Quran sebut minal jinnati wan nas, yang membisik-bisikkan kejahatan tu kadang-kadang daripada kalangan jin dan manusia. Manusia yang ikut perangai syaitan, yang suka tengok orang jadi apa, tak nak dekat dengan Allah. Itu ada golongan batu api, golongan manusia-manusia yang jahat ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semoga Allah hijab kita daripada manusia macam tu, khususnya daripada gangguan syaitan. Jadi kita tak nak syaitan mendekat ni, kena kuat, jangan layan kesedihan. Allahu Rabbi. Rasulullah SAW pernah melarang 3 orang yang sedang berada dalam satu majlis. Ini tengok adabnya Nabi mengajar kita. 3 orang yang sedang berada dalam satu majlis melakukan sedemikian. Melakukan apa? Berbisik-bisik. Rupa-rupanya sahabat ada do, re, mi. 3 orang sahabat, kan? Tiba-tiba do dengan re berbisik-bisik. Mi duk bersangka-sangka. Dia bisik pasal aku ke? Pasal apa dia tak ajak aku sekali? Duk bisik-bisik ni. Janganlah 2 orang di antaranya saling melakukan perbicaraan rahsia tanpa disertai yang ketiga. Dah memang bertiga je, tiba-tiba dia berkomplot berdua. Kecil hati tak kawan yang ketiga tu? Sebab yang demikian itu akan membuatnya, yakni orang ketiga tadi, berduka cita. Orang yang tak diajak untuk bersidang media, orang yang tak diajak untuk merancang sesuatu, padahal dia bertiga lain dah kalau 30 orang. Sahabat dia bertiga, dia berdua selesai. Kita kadang-kadang tak sedar kan benda ni kita buat. Sahabat kawan kita tu kecil hati. Pasal apa tak bagi tahu dengan aku sama, kan? Dan bagi seseorang mukmin, mana tadi hilang. Dan bagi seorang mukmin, ni kita insya-Allah kita nak jadi orang beriman ni, mukmin ni. Kesedihan itu tidak diinginkan dan tidak pula diharapkan, kerana kesedihan merupakan penyakit yang berbahaya bagi jiwa. Kesedihan adalah penyakit yang berbahaya bagi jiwa. Oleh kerana itu, setiap Muslim diperintahkan. Muslim dengan mukmin jauh beza. Kita semua Muslim, tapi yang mana mukmin? Kita tak boleh kata rasanya mukmin Baizura Badlisyah, Mazni Ahmad, Nuran Murni, Nur Mahnur. Amin. Semoga dia upgrade dah belaka oleh Allah kepada mukmin. Tapi tak ada siapa yang boleh pastikan ada cop mohor. Apa perbezaan A dengan B? A Muslim, B mukmin. Tak. Kita yang kena upgrade diri kita. Aku tak nak jadi orang Islam biasa-biasa. Aku nak jadi orang beriman. Antara ciri orang beriman ni, buang rasa kesedihan. Berlawan dengan hawa nafsu sendiri. Subhanallah. Oleh kerana itu setiap Muslim diperintahkan supaya membuang jauh-jauh dan dilarang tunduk kepadanya. Bukan semua orang boleh buat.
akui sahabat. Saya orang Islam juga Ustazah, tapi saya tak boleh terima kenapa yang sedih-sedih tu semua sampai kat saya. Orang lain gembira je. Tak, jangan cakap macam tu. Orang lain pun ada perkara yang dia sedih, tapi bezanya dia dengan kita, dia beriman. Kita ni Muslim biasa-biasa. So kita nak nampak gembira macam orang lain, kita nak rasa jiwa kita tenang, bahagia macam orang lain. Walaupun pelbagai ujian datang, kita kena upgrade diri kita jadi mukmin. Siapa mukmin? Yang daripada Muslim-Muslim tadi tu semua kita ada ujian, semua kita pernah sedih. Sahabat-sahabat, kita akan dinaik tarafkan oleh Allah menjadi mukmin dengan kita tak layan kesedihan tu. Jangan tunduk kepada kesedihan. Faham sahabat-sahabat? So kalau berlaku yang tadi tu kan, do, re, mi, kan? Do dengan re berbisik-bisik, mi ni orang beriman. Sangka baiklah, oh dia tengah plan satu surprise untuk birthday aku minggu depan kot. Tak ada pun rasa macam kecil hati, tak ada. Kan? Bahkan tak merajuk hati. Tadi hampa duk tengah sembang pasal nak bagi hadiah apa kat aku kan? Yang kawan tu dah menyampah dekat mi. Perasan dia ni. Suka nak perasan. Macam tu lah kan? So antara tiga ni, Allah je yang tahu mana yang paling beriman. Walaupun semuanya Muslim. Di pihak yang berbisik-bisik pula, kalau dia ada ilmu ni, kita bincang lain lah. Tak payahlah bincang kat sini. Nanti kang sian mi duk ingat kita cakap pasal dia pula. Subhanallah, harmoni bila ku faham, mu faham, barulah faham. Tapi kalau seorang je dalam situasi itu yang faham, yang mukmin, sahabat akan meretakkan hubungan. Faham yang maksud? Sebab tu kita nak ajak semua kesayangan kita faham. Faham akan agama. Kita sebar-sebarkan majlis ilmu. Kita cakap yang baik-baik, sahabat. Okay, untuk apa? Biar semua orang faham. Bila dah faham, senang. Ustazah bercakap dalam la tahzan ni kan. Depa pula Ustazah tak muncul 11.30. Ustazah hari ni tak ada la tahzan ke? Ustazah PM tak larat nak jawab. Ada, akak je tak tengok. Saya dah bagi tahu 2.30 bukan 11.30. Oh sorry Ustazah. Sebab apa? Sebab dia nak ambil tahu. Bahagia rasa sahabat. Tapi kalau orang yang tak nak ambil tahu, kita cakaplah banyak macam mana. Kau janganlah sedih. Dia tengking kita balik. Kau senanglah cakap. Jangan sedih, jangan sedih. Itu peranjat kita kan. Masya Allah. Islam juga mengajarkan kepada setiap Muslim agar sentiasa melawan dan menundukkannya dengan segala peralatan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa peralatannya sahabat-sahabat? Senjata orang beriman adalah doa. Ya Allah, aku tengah bersedih. Bohonglah aku tak sedih. Anak aku meninggal dunia. Kuatkan aku ya Allah. Jumpakan aku dengan orang yang baik-baik, yang boleh menasihat, boleh menyejukkan hati aku ya Allah. Datangkan suasana yang menggembirakan aku selepas ini ya Allah. Macam tu. Doa adalah senjata orang beriman. Kekal dalam doa. Ada orang yang diuji sedih, dah dia putus asa, tak nak doa pun. Doa selama ni pun Allah tak makbulkan juga. Kesian sahabat sebab dia tak faham. Okey? Jadi Nabi tak pernah marah dengan orang tak faham ni. Nabi gigih lagi dalam dakwah. Sebab kata Nabi, kalau mereka faham, mereka takkan jawab macam tu. Macam itulah kita sahabat-sahabat. Bukan sombong dengan ilmu yang kita ada. Dan bukan kita kecam-mengecam dengan orang yang tak ada ilmu. Tapi kita kesian dengan dia. Dan kita doakan dia. Supaya dia faham apa yang kita faham. Faham maksudnya? Jadi kita bukan berilmu sebenarnya kalau kita duk kecam orang yang tak ada ilmu. Tak berilmu. Sebenarnya nampak terserlah sombongmu, bukan ilmumu. Okey? Seterusnya. Kesedihan itu bukanlah sesuatu yang dicari-cari dan bukan pula sesuatu yang diharapkan. Tak ada orang Al-Mengongi je kot yang cari-cari kesedihan. Kenapa agak hijrah ke kampung sebelah? Saya duduk kat kampung tu Ustazah, asyik gembira je. Saya nak merasa kesedihan lah pindah kat kampung tu. Ini dah Al-Mengongi ni. Al-Syashatun dah ni. Pelik dah orang ni. Dah elok-elok gembira kat kampung tu, dia nak pindah kat kampung yang boleh mendatangkan kesedihan. Tak ada sahabat. Macam itulah cara kita nak faham kan. Sebab kadang kalau Ustazah luroi bendoi baca je ni, orang tak faham pula. Kesedihan itu bukanlah sesuatu yang dicari-cari. Dan bukan pula sesuatu yang diharapkan. Tak ada orang, ya Allah, berikan aku kesedihan. Tak ada. Bahkan kita, ya Allah, gantikan kesedihan aku ni dengan kegembiraan. Macam tu. Baik Zura Badalisha dah biasa dengan kuliah Ustazah. Kalau orang baru dia marah.
Siapa Ustazah ni sebut al-mengongi pula? Itu sopan sikit lah bahasa tu kan. Bahkan ia tidak mendatangkan sebarang manfaat. Kalau dia minta sedih, dia mengharap-harapkan sedih, kenapa kita kata al-mengongi sungguh? Sebab apa hal dia minta sedih pula? Orang semua nak minta gembira. Apa manfaat dia minta sedih? Tiba-tiba dia jawab, saya saja nak minta sedih. Bila saya sedih, semua orang simpati mengelilingi saya. Itu lagi al-mengongi. Ada kepentingan tu, ada kepentingan. Sahabat, jangan jadi manusia macam tu. Oleh yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memohon perlindungan dari Allah. Subhanallah, sahabat. Tersandar Ustazah ni bila baca. Rasulullah, kekasih Allah, maksum terpelihara dari maksiat, penghulu syurga, masih minta perlindungan dengan Allah. Kita ni hamba biasa je. Syurga tak layak lagi, sahabat. Kita ni entah Muslim biasa ataupun dah mukmin, kita tak tahu. Tapi kita dah sombong, tak nak minta perlindungan dengan Allah. Tak nak minta perlindungan dengan Allah. Kitab ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memohon perlindungan dari Allah agar dijauhkan dari kesedihan. Nabi minta dijauhkan dari kesedihan. Kita tak minta dijauhkan dari kesedihan. Dah setahun setengah dah doa, Ustazah penat. Covid ni tinggi je lagi. Tak payahlah doa dah. Sombongnya kamu, sahabat. Patutlah Imam Syafi'i kata orang yang tak berdoa tu adalah orang yang sombong. Rasulullah ni, sahabat, berdoa sentiasa dengan Allah, minta lindung dari Allah. Kita dah hafal dah pun doa yang Nabi ajar ni. Apa doanya? Baginda sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa seperti berikut. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Doa ni panjang kan sebenarnya. Tapi kita taklah tahzan mengambil doa ni diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Mungkin ada yang dah ramai hafal, tapi selama ni tak terfikir apa terjemahan maksud. Halal je lah tudung Ustazah ni. Ustazah kuliah daripada pukul 8 tadi. Lepas tu sambung ke 10. 8.30 kuliah. Sambung ke 10, lepas tu terus masuklah tahzan. Tahzan ni tak nak tangguh. Nanti kan kalau petang ada kerja lain pula kan, sahabat. Seboleh-bolehnya tiap-tiap hari kita. Sakit dan rahang ni sebenarnya. Tapi layan jugalah. Sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau muslimat ni mesti cari Ustazah ni tudung sengit-sengit dah. Pedulikan dah tudung sengit-sengit pun. Yang penting kita terus lurus ikut apa yang kitab ni cakap. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Subhanallah, sahabat. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung. Allahumma inni a'udzubika. Aku berlindung kepadamu dari ham, kecemasan. Ham tu rasa cemas, sokmo-sokmo cemas. Ada orang ganu ke? Sokmo-sokmo cemas. Buat ni cemas, buat ni cemas. Hazan, kita dah belajar tadi, jumpa banyak dah perkataan hazan, kesedihan. So Nabi ajar, jangan tinggal dalam musim Covid ni. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kita tengok angka bohong, kita tak cemas. Betul tak, sahabat? Kita tengok, ya Allah, Ustazah gelap gelita ni. Pagi-pagi dah gelap gelita, apa nak jadi cuaca petang? Cemas. Tengok mendung, cemas. Tengok panas sangat, cemas. Tengok gaji tak masuk lagi, cemas. Tengok jiran kena Covid, cemas. Kan kita ni. So minta Allahumma inni a'udzubika minal hammi, daripada cemas, wal hazan. Kita tak faham kenapa Nabi ajar suruh minta lindung dari rasa cemas dan sedih ni. Subhanallah, penjelasan kitab Tahzan indah sangat. Indah. Ustazah dah lama dah tinggalkan bab ni. Dulu-dulu mengajar di masjid. Dah tinggi kan pelajaran tu. So bawah ni Ustazah dah lama tak baca. So Ustazah baca balik. Ya Allah, tersentak, sahabat. Allahu Akbar. Sebab tu saya nak habiskan juga tajuk ni. Nanti kita ambil sikit lagi. Selebihnya kita sambung besok, ya. Kesedihan adalah merupakan sahabat akrab kecemasan. Tak faham. Itu sebab baca kitab ni seorang-seorang tak faham. Kesedihan adalah merupakan sahabat akrab kecemasan. Patutlah Nabi combine minal hammi wal hazan. Lindungi aku, ya Allah. Aku berlindung dengan namamu, ya Allah, daripada ham, kecemasan, hazan, kesedihan. Lepas tu Dr. Aida Al-Qarni membahaskan
Kesedihan adalah merupakan sahabat karib, sahabat akrab kepada kecemasan. What? Tak faham ni Ustazah. Okey, baik. Hafal Ustazah, semoga Ustazah dapat hurai lagi. Ya, kita bukan Ustazah yang hurai sayang. Ustazah baca daripada apa yang Dr. Aid Al-Qarni tulis. Adapun perbezaan di antara keduanya, cemas dan sedih, apabila sesuatu perkara yang tidak disukai, hati tak suka, angka COVID 20,000 lebih semalam. Anda suka ke? Tak suka. Tak suka sahabat. Jadi kita cemas semalam. Ya Allah, 20,000 pula. Kita dah patuh segala. Frontliners kita dah penat. Kita cemas. Kita tak suka. Kita suka kalau angka COVID tu kosong. Seriously. Kan? Betul? Tapi sahabat, apabila sesuatu perkara yang tidak disukai hati itu dan ia belum terjadi, kita cemas, kita patuh SOP segala. Angka masih 20,000 lebih. Bohong tak datang dalam kepala. Kalau macam ni minggu depan mau 25,000, mau 30,000. Astaghfirullah. Cepat-cepat kita cemas. Ya Allah, hari-hari 200 orang yang meninggal. Aku punya saudara pun dekat ICU juga. Kok minggu depan dia pula meninggal. Cemas. Padahal benda tu belum terjadi lagi. Tapi kita cemas. Faham sahabat? Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Lindung aku daripada ham, daripada rasa cemas. Bila datang je cemas, astaghfirullah ya Allah. Aku ni belum berlaku lagi, kenapa aku cemas sangat ni? Faham? Ia akan menimbulkan kecemasan. Sahabat, kita cemas dengan angka yang macam ni. Kita cemas dengan dengar varian Delta ke apa plus segala. Bak kata Syuib, dia dah macam bunyi nama handphone dah. Cemas, kita cemas. Kita doa, datang je rasa cemas, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Doa. Barulah kita berdoa dengan kita faham. Aku cemas ni ya Allah. Pak saudara aku dekat ICU ya Allah. Dia yang baik dengan aku selepas mak bapak aku ya Allah. Tolong selamatkan dia. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung daripadamu, daripada rasa cemas ni ya Allah. Faham Namun nama saya Hazan Ustazah adalah maknanya kesedihan. Tak apa. Okay, insya-Allah kita sangka baik. Supaya dengan nama Hazan sedih ni, kita sebutkan, jangan aku yang bersedih, jangan aku yang disedihkan. Aku kena lawan ni. Macam tu. Mak ayah kita bagi nama, insya-Allah dia ada maksud yang tertentu. Namun apabila sesuatu kejadian yang tidak diinginkan dan ia telah terjadi, maka ia akan menimbulkan kesedihan. Sahabat, nak bagi faham macam ni. Kita tengokkan live video. Viral sahabat, ketika Syuib nak bagi tahu anak-anak dia yang ibunya dah meninggal takkan balik ke rumah. Apa bahasa dia? Saya yakin Syuib orang yang dah makin dekat dengan agama. Kalau tidak, bahasanya tak macam tu. Dia kata macam ni. Masa ibu dekat hospital, tiap-tiap hari kan sayang, kita buat solat hajat, kita baca Yasin, kita sayang ibu, kita nak ibu balik ke rumah. Kita sayang ibu sebab tu ibu kita nak ibu balik ke rumah. Kita doa. Tapi dalam berdoa tu bohong hatinya tak cemas. Doktor telefon, oksigen dah makin turun, sahabat-sahabat bohong tak cemas. Dia lawan rasa cemas tu dengan solat hajat, dengan makin dekat dengan Allah. Tapi ketika seusai dia mengebumikan isterinya, dia nak cakap apa? Saya percaya kenapa balik daripada kubur. Dia mandi dulu. Dia ambil lama dia mandi. Dia sedang ambil mood. Ya Allah, pimpin aku macam mana aku nak bercakap dengan anak-anak khalifah kecil. Kita rasa mereka tak faham, tapi Allah beri mereka faham. Percayalah, apa disebut dekat anak-anak dia, lepas ni ibu takkan balik rumah kita. Anak dah mula menangis. Lepas tu sahabat, apa cara dia pujuk? Allah lebih sayang ibu. Kita sayang ibu. Kita harap ibu balik. Tapi rupanya dengan macam-macam yang kita dah buat, Allah lebih sayang ibu. Allah nak ibu bertemu dengan Allah. Ibu bukan milik kita sayang. Ibu adalah miliknya Allah. Semua kita miliknya Allah. So kita kena terus buat baik dengan Allah supaya Allah sayang kita. Subhanallah. Anda tak nampak ke apa yang Ustazah nampak? Dah berlaku pun kematian. Masa isteri dia ditidurkan segala, dia cemas. Sebab tengok kalau dah ditidurkan, oksigen dah turun, dia cemas. Kalau mati macam mana? Dia kekal solat hajat, buat majlis-majlis bacaan Yasin. Masa tu dia cemas. Tapi bila dah berlaku kematian, walaupun live dia boleh senyum, kita tahu Syuib sedang sedih. Itu kesedihan.
Maka semua tu sahabat dan macam-macam ikhtiar Allah nak berlaku juga kematian dan Allah beri kesedihan kepada Syuaib. Pelik kalau Syuaib tak sedih dengan kematian isteri tersayang. Dia sedih tapi dia sedang kuat melawan rasa sedih itu. Ini orang hebat. Manakala persamaannya pula, apa persamaan antara ham wal hazan, cemas dan sedih, ialah kedua-duanya boleh melemahkan semangat beraktiviti. Orang sedih jadi down, hilang semangat. Orang cemas pun, sahabat, isteri dekat hospital, duk solat hajat, doa. Kalau tiba-tiba ada kawan, jom main golf, mesti dia kata, kau pergi dululah, aku tak ada mood ah. Kan, tengah cemas, tengah sedih. Ini persamaan antara ham dan hazan. Anda faham, sahabat-sahabat? Subhanallah, melemahkan semangat beraktiviti dan mematikan kehendak hati untuk berbuat sesuatu kebaikan. Ham dan hazan akan mematikan kehendak hati untuk berbuat sesuatu kebaikan. So, ham. Kalau Syuaib layan ketika Siti Sarah berada di hospital, minta maaf sahabat, saya bagi contoh ni yang dekat dengan kita, yang mudah kita faham. Kalau ketika Syuaib cemas, isterinya ditidurkan, dia berhuha-huha, kita nyanyilah 10 lagu biar ibu hidup. Kenapa dia tak buat macam tu? Dia cari Allah, majlis Yasin, solat hajat. Anaknya yang kecil-kecil dia ajar untuk solat hajat. Maka dia makin dekat dengan Allah. Setelah matinya, bukan cemas lagi yang datang, tapi yang datang adalah sedih. Dia masih mendekat. Apa nasihat kepada anak-anaknya? Kalau boleh tak nak anak-anak jadi artis. Nak anak-anak yang soleh-solehah, menjadikan Rasulullah sebagai contoh tauladan dalam hidup. Subhanallah sahabat, kita doa semoga saudara kita ni berjaya membesarkan anak-anak. Dia sebagai ayah yang soleh, seorang qawwam, mendidik anak-anaknya yang soleh dan solehat. Allahu Akbar. So, ham wal hazan, doa Nabi tak pernah silap. Sebab tu dalam situasi ini kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Doa tu boleh jatuh air mata. Aku tengah cemas, negara aku ni jadi macam mana nanti ya Allah. Kita tengah cemas ni dengan keadaan COVID. Frontliners kita tengok hospital-hospital dah buat kemah-kemah kat depan, kat luar hospital. Dah jadi katil-katil dekat tempat parking. Kita cemas. Tapi kita balikkan pada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Hari ni yang kesedihan kerana kematian, kita tak boleh korek balik kubur mereka. Kita tak boleh jumpa mereka lagi atas dunia. Jangan matikan hati, jangan ikutkan sedih. Nanti semua benda baik kita tak boleh buat dan kita tak akan jumpa lagi di dalam syurga. Sebab kita putus asa dari rahmat Allah. Sahabat, sekarang kita faham kenapa Nabi suruh kita combine minal hammi wal hazan. Ada yang tak faham ke? Saya kira contoh yang saya bagi ni sahabat dekat dengan kita. Semoga Allah beri faham. Kita tutup dengan ayat terakhir daripada bab ini. Bab ni panjang ya sahabat, tak cukup sekali pertemuan. Kesedihan boleh mengotori kehidupan. Dan ia juga merupakan suntikan beracun yang berbisa bagi jiwa yang boleh mengakibatkan kelesuan. Masya Allah, sahabat-sahabat rahmati Allah. Ya, yang dah lama tak jumpa mak ayah pun cemas sekarang ni. Apa antara cemas, minta maaf sebut. Bila kita telefon, mak jaga diri mak ya. Doa sama-sama COVID ni berakhir. Jangan bohong hati. Kita sebenarnya sedang cemas. Adakah kita sempat bertemu dengan mak ayah kita kat kampung? Kalau bukan mereka, mungkin kita. Kita cemas. Tapi kita buang cemas ini dengan jagakan mak ayah aku. Hilangkan rasa rindu kami, ya Allah. Bukan hilang terus. Kalau hilang terus, video call pun kita tak nak. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Hilangkan cemas ni. Mak ayah kat kampung, Allah yang jaga. Aku bantu dengan setakat kemampuan aku. Tolong kami, ya Allah. Jumpakan kami balik, ya Allah. Rindu mereka semua. Subhanallah, cemas. Tapi dalam doa-doa ada orang yang sedang sedih. Yang didoakan selama ini, jagakan mak aku. Mak dia dah meninggal dunia, dah tak boleh jumpa. Bila balik kampung habis PKP tak boleh jumpa. Dia dalam sedih. Please pujuk sahabat-sahabat kita ni dengan kata-kata dalam kitab La Tahzan. Jangan teruskan kesedihan. Dia boleh menempelak. Kau bolehlah kata jangan sedih, aku tak jumpa mak aku dah berbulan-bulan ni. Macam tu kan sahabat. Tapi kita bagi tahu dia, aku baru belajar ni, aku pun baru faham kenapa Nabi suruh doa macam ni. Ini sahabat-sahabat. Kesedihan boleh mengotori kehidupan.
Dan ia juga merupakan suntikan beracun yang berbisa bagi jiwa yang boleh mengakibatkan kelesuan, keluhan dan kebingungan. Dengan sedih kita sedang menyuntikkan, bukan suntik vaksin, bukan. Vaksin ni semoga antibody kita makin kuat, amin. Biarlah orang kata dajjal segala, sahabat. Masa suntik tu saya tak pernah pun kata dengan suntik ni aku kebal, tak. Masa jarum tu masuk kat tubuh saya, ya Allah, semuanya dari Engkau. Engkau yang bagi kuat, Engkau yang bagi serasi, Engkau yang bagi segala, ya Allah. Kami ni hanya berusaha berikhtiar je, tolong ya Allah. Dia masuk kat tubuh aku ni, ya Allah, menjadi satu yang serasi, menjadi satu ubat penyembuhnya tetap Engkau, ya Allah. Bercakap. Sampai ustaz duk pandang saya kat depan tu, yang kumat kamit apa tadi? Sibuklah tanya. Orang doa ni minta dekat Allah ni, Masya Allah. Sebab bukan vaksin tu Tuhan kita Allah. Tapi bila orang yang melayan sedih, sebenarnya dia sedang menyuntik sesuatu yang beracun pada dirinya sendiri. Maka kita jangan layan sedih, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah, Allah, Allah. Nuran murni, moga Allah beri kekuatan. Tajuk ni sangat istimewa untuk anda dan orang-orang yang diuji sama. Saya, Ustazah Zai, faham sangat apa yang anda lalui. Bohong tak melalui cemas, bohong tak melalui sedih. Tapi kita sedang dipujuk oleh Dr. Aida Al-Qarni. InsyaAllah terus gigih menjadi hamba Allah yang baik. Syurga jua tempat kalian bersatu. Amin. Sahabat-sahabat, kesedihan juga boleh membawa kepada kemurungan. Kita tak nak jadi orang murung, sahabat. Depres. Segala penyakit datang yang menggelapkan hati. Dengan kemurungan akan menggelapkan hati. Nak sebut nama Allah pun dah rasa menyampah. Ada orang yang macam ni. Sebab syaitan dah berjaya merasuk. Kau sebut-sebut nama Allah, zikrullah, solat tak berhenti. Allah ambil kesayangan kau satu persatu, kan? Allah, 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 sahabat. Dan akan membuat seluruh keindahan menjadi layu. Dengan kita layan sedih. Apa pun yang orang datangkan, semuanya jadi layu. Dulu kita boleh bercucuk tanam. Kita tengok bunga-bunga segar pun, subhanallah, berzikir. Tapi sekarang pokok-pokok kat depan pun kita tak bangkit untuk menyiram dia. Bahkan pokok pun salah. Kau ni aku tengah sedih, kau kembang pula, wahai bunga. Kan? Kau ni menggelapkan aku ke apa? Dah, layan je pokok tu, kita yang tanam dia. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dengan kesedihan, keadaan yang baik berubah menjadi buruk. Dengan melayan sedih, kita dalam baik ni. Bahkan akan berubah menjadi makin buruk. Dan kehidupan yang menggembirakan menjadi mati. Kematian suami, kematian isteri, bagi contoh Syuib lagi mudah, kematian isteri. Kalau dia matikan jiwa dia dengan kesedihan, siapa nak beri kegembiraan kepada anak-anak? Dia cakap di keluarga Sarah, di keluarga saya, seolah-olah kita faham Syuib ni macam tonggak keluarga. Saya kena kuat, saya kena semangat. Ada banyak lagi orang-orang yang nak bergantung di keliling dengan izin Allah. Jadi dia kena buang rasa sedih tu. Sahabat, okey? Jadi kita fahamlah keadaan betul lah yang menggembirakan menjadi mati. Kita tak nak anak-anak tak tahu apa, berlari-lari. Ayah, kenapa ibu tak balik? Contoh kan, dia kena kuat. Dia tak boleh menangis dengan anak-anak dia. Kerana kesedihan pada akhirnya akan menumbuhkan pesimisme, penyesalan dan kebinasaan diri yang tiada taranya. Jadi orang yang pesimis, jadi orang yang negatif, jadi orang yang sentiasa bersangka buruk, jadi orang yang negatif lah, sahabat. Nak buang ni, buang segala minda positif ni salah. Okey? Meskipun demikian, pada tahap tertentu kesedihan memang tidak dapat dihindari dan ianya pasti akan dilalui oleh seseorang. Oleh kerana itu, kita faham dah, okey, kesedihan ni tak ada orang boleh lari daripada dia. Saat aku sedih, saat orang tu sedih, saat orang tu sedih, aku pula sedih. Macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Oleh kerana itu disebutkan bahawa para ahli syurga, saya nak tutup dengan ayat ni hari ni. Saya dah sebut dah sebelum-sebelum ni. Okay? Para ahli syurga ketika memasuki syurga akan berkata. Ni siapa yang live awal ni rugi. Sahabat, saya cukup suka surah Fatir ayat 34. Bila saya baca tafsirnya, sahabat, ya Allah, jatuh air mata. Lagi-lagi bila kita tengah sedih. Siapa tadi sahabat yang telah kematian ibu sebab COVID? Siapa yang sedang sedih sekarang ni? Tolong hadam sungguh-sungguh. Tolong print, tolong jadikan screenshot.
Jadikan kita punya wallpaper. Doa dalam surah Fatir ayat 34. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Ada lagi sambungan dia. Hari tu Ustazah baca sampai habis. Now kita ikut kitab Latahzan mengajar kita. Alhamdulillah. Kita bila baca Alhamdulillah ni, orang bersyukur ni. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Hazan ni kita tahu sedih. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sedih, duka cita dari kami. Sahabat, cuba tengok. Allah meremang bulu roma. Penjelasan dia. Ini menunjukkan bahawa mereka pernah mengalami kesedihan ketika hidup di dunia dahulu. Ingat tak pelajaran lepas yang Ustazah bagi tahu? Doa ini akan dibaca. Surah Fatir ayat 34 akan dibaca oleh ahli syurga. Semoga ahli syurga tu kita, amin. Orang-orang yang masuk ke dalam syurga, sahabat, kita doakan Siti Sarah syurga, doakan suami anak-anak dia syurga. Kita juga sama, tapi Ustazah duk sebut-sebut ni sebab perkara ni baru berlaku. Kenapa kita minta mereka berkumpul di syurga? Sebab Syuaib dan anak-anaknya sedang bersedih. Okey? Sedang bersedih. Dan dia tak layan sedih ni. Dia bangkit. Dia kuat. Sahabat-sahabat, tengok kitab Latahzan kata, ini menunjukkan bahawa mereka pernah mengalami kesedihan ketika hidup di dunia dahulu. Rupanya yang banyak duduk dalam syurga adalah orang yang ketika di dunia dulu pernah bersedih. Dan dia melayan sedih dia tu, sahabat, dirahmati Allah dengan mengembalikan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku tak nak melampau-lampau dalam sedih ni, ya Allah. Berbagai macam musibah lain juga turut menimpa mereka. Bukan sedih kematian mak saja. Ada yang dah jatuh ditimpa tangga. Macam-macam sedih dia lalui. Lagi banyak sedih yang dia lalui, lagi dekat dia dengan Allah. Tanpa ada pilihan. Dia tak boleh elak. Benda yang nak mati, benda yang nak dihilangkan daripada dia, dia tak boleh elak. Sedih tu tetap datang. Bagi mereka untuk menolak atau menerimanya. Maksud, berbagai macam musibah lain turut menimpa mereka tanpa ada pilihan bagi mereka untuk menolak atau menerimanya. Benda dah berlaku. Benda dah berlaku. Apabila kesedihan itu telah menimpa, tidak ada kemampuan bagi jiwa untuk menghindarinya. Maka kesedihan itu justru akan mendatangkan pahala. Kesedihan itu justru akan mendatangkan pahala. Sahabat yang tengah bersedih, balik kepada Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Anda sedang diperhatikan Allah untuk dimasukkan dalam akaun anda pahala, pahala, pahala dengan redanya anda. Ini adalah kerana kesedihan yang demikian itu merupakan sebahagian dari musibah atau cobaan. Oleh yang demikian, pemilik kitab Latahzan garis kalimah ni, ketika seseorang hamba ditimpa kesedihan, hendaklah ia sentiasa melawannya dengan doa-doa dan cara-cara lain yang dapat mengusir kesedihan tersebut. So semalam, siapa yang tengok live dia, sahabat, Ustazah ni jadikan bahan ceramah ni kalau tengok. Syuaib balik bawa bubble bee kan, sahabat. Sampai Ustazah tak pernah sebut sebelum ni pun jadi sebut juga. Sebab dia kata dulu ibu lah yang selalu orderkan, yang selalu beri kegembiraan pada anak-anak, belikan. Dia tengah lawan sedih dia sendiri sebenarnya untuk memberi kegembiraan. So dia dah berdoa, dia dah merapat dengan Allah, dia create satu benda yang boleh menggembirakan tanpa melupakan si mati. So kalau kita jumut duduk saja, orang datang nak ziarah, kita tutup pintu, kita tak nak jawab call orang, sehari dua mungkin yes, tapi jangan berlanjutan sebelum syaitan masuk ke dalam jiwa kita. Sahabat, surah Fatir 34 memberi faham, ya, aku diuji dengan kesedihan bertalu-talu atas dunia. Rupanya nanti di akhirat kita akan berterima kasih dengan Allah. Terima kasih ya Allah, kerana kesedihan yang Engkau berikan kepada aku, dululah aku merapat dengan Engkau, lalu menjadi asbab utama aku menghuni syurga-Mu hari ini. Sahabat-sahabat faham? Sebab tu saya suka Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Ya Allah, aku tengah sedih, Engkau kuatkan aku ya Allah.
Aku nak masuk ke dalam syurga nanti sekali lagi bersama penghuni syurga. Aku akan ulang ayat ni. Aku sepertinya nak cakap, hey, kalau diberi peluang untuk kembali ke dunia, aku akan tempuh segala rasa sedih. Ternyata dengan aku menempuh redha atas segala sedih, aku tak layan sedih aku tu, sekarang menjadi asbab aku masuk ke dalam syurga. Masya Allah, ini senjata bagi orang beriman. Macam mana Ustazah Zai menempuh kehidupan dalam kerja-kerja dakwah sahabat. Wallahi, antara kekuatannya sebab Ustazah bertemu dengan ayat-ayat macam ni dalam Quran. So kita makin yakin Allah tak pernah tinggalkan kita. Orang lagi tinggi imannya, lagi diuji Allah. Kalau setakat iman lekeh je sahabat, orang Islam biasa, tak upgrade diri dia jadi mukmin, yang kacau tu setan pangkat perebet je. Tapi yang kacau orang beriman, syaitan peringkat general itu hang. Okey? Faham maksud? Kerana Allah itu Al-Adil, Maha Adil. Jadi semoga Allah beri kita faham. Kita lipat tanda sikit. Besok kita sambung dekat ayat yang baru, ayat Quran lagi. Jadi tak ada lah hari ni hari ke-32 kita bersiaran. Tajuk 31. Sebab first dulu sebelum masuk bab pertama Ustazah buat mukaddimah. Jadi besok hari ke-33 still 31. Sebab tajuk dalam bab ni panjang. Takut kena jeling dengan suami pula, belum masak tengah hari, duk sibuk dengan kuliah kan. Okey, insya-Allah kita jumpa besok. Sayang semua kerana Allah. Doakan Ustazah, doakan kebaikan untuk setiap kita, sahabat-sahabat kita nak jumpa balik dalam syurga. La tahzan, innallaha ma'ana. Assalamualaikum.